Salam sejahtera semua. Hari ini kita mau sambung kepada subtopik yang seterusnya. Okey, sebelum ni belajar haba penyesaran, haba pemendakan. Sekarang kita sambung kepada haba peneutralan. Okey, haba yang seperti yang kamu tahu, peneutralan ialah apa? Apa definisi peneutralan? Okey, tindak balas antara asid dan alkali yang menghasilkan air dan garam kan? Itu ialah peneutralan. Jadi haba peneutralan ialah haba yang dibebaskan. Okey. Haba peneutralan ialah perubahan haba apabila 1 mol air, ini kata kunci, 1 mol air terbentuk daripada tindak balas peneutralan antara asid dan alkali. Okey, peneutralan adalah tindak balas eksotermik. Sebab bila kita tindak balaskan asid dan alkali, dia akan membebaskan haba, bacaan termometer akan meningkat, bermaksud tindak balas itu ialah tindak balas exothermic. Alright. So, dan untuk tindak balas peneutralan, disebabkan dia punya definisi ialah definisi haba peneutralan ialah perubahan haba apabila 1 mol air terbentuk kan. Jadi kalau soalan minta tulis persamaan ion. Okey, kalau sebelum ni kita belajar haba pemendakan, kita ambil garam A punya cation bergabung dengan garam B punya anion kan. Lepas tu kita buat dia punya persamaan ion. Jadi untuk peneutralan, persamaan ion untuk semua jenis peneutralan, inilah persamaan dia. Mesti H+ tambah OH negatif menghasilkan air. Sebab kita punya definisi ialah 1 mol air terbentuk. Okey. So, yang penting ingat dalam otak, kalau untuk pengiraan haba peneutralan, dia punya persamaan ion mesti H+ tambah OH negatif menghasilkan H2O. H+ datang dari mana? Okay. H+ datang daripada asid, sebab asid akan mengion untuk menghasilkan ion H+. OH datang dari mana? OH datang daripada alkali. Okey, sebab bila alkali mengion, dia akan menghasilkan OH negatif. Bila 2 minit bergabung, dia akan menghasilkan molekul air. Okey, persamaan termokimia untuk tindak balas peneutralan antara asid hidroklorik dan larutan natrium hidroksida ialah macam ni. NaOH tambah HCl menghasilkan NaCl tambah H2O dengan haba peneutralan ialah negatif 57 kJ per mol. Okey, negatif menunjukkan persamaan ini, tindak balas ini adalah eksotermik. Okey. So, macam mana kita mau mentakrif, okey, mentakrif persamaan ini. Okey, maksudnya apa isi tersirat yang kita boleh dapat daripada persamaan ini? 57 kJ haba dibebaskan apabila 1 mol air terbentuk daripada peneutralan antara 1 mol HCl dengan 1 mol natrium hidroksida. Kan? Ini persamaan, ini satu kita tidak nampakkan, dia tidak tulis. Okey. So, bila 1 mol air terbentuk apabila 1 mol, dia tulis 1 mol H+. Kenapa? Sebab HCl ini 1 mol, bermaksud H+ pun 1 mol, Cl negatif pun 1 mol. Na 1 mol, Na plus 1 mol, OH negatif pun 1 mol. Jadi yang bertindak balas dalam peneutralan, yang mengambil bahagian, yang kita mau ambil peduli hanyalah bilangan mol untuk OH negatif dengan H+. Sebab yang kita what matters ialah H2O punya pembentukan. Okey. So,
Tindak balas peneutralan dapat berlaku antara asid dan alkali dengan kekuatan yang berbeza seperti berikut. Okey, antara asid kuat dengan alkali kuat, asid kuat dengan alkali lemah, asid lemah dengan alkali kuat, asid lemah dengan alkali lemah. Okey, tidak perlu pening. Alamak, banyaknya jenis tindak balas. Okey, sama saja dia punya cara kira. Cuma dia mau bagi tahu kamu di sini ialah, okey, kita tengok di sini. Dia punya haba peneutralan secara teorinya. Okey, secara teorinya, bila asid kuat bertindak balas dengan alkali kuat, dia akan membebaskan 57 kilojoule per mol. 1 mol akan menghasilkan negatif 57 kilojoule. Kalau asid lemah dengan alkali kuat, negatif 55. Berkurang sedikit. Asid kuat dengan alkali lemah, okey, negatif 52. Okey, maksudnya kalau asid lemah dengan alkali lemah, negatif 50 lah. So, kamu ingat saja beza dia ialah kalau alkali kuat ni dia lebih banyak lah berbanding kalau kamu guna alkali lemah. Yang penting kalau alkali lebih kuat daripada asid tu, dia kita hanya perlu ingat ini saja. Okey, kalau dia asid kuat, alkali kuat memanglah paling banyak. Okey, cuma kita takut keliru di sini. Okey. So, kenapa begitu? Kita tengok dulu data. Ini ialah dalam buku rujukan saya lah. Okey, dalam buku modul kamu ada juga dia bagi cara dia bagi kamu study cara dia buat eksperimen, lepas tu dia buat kiraan kan. Tapi dalam buku tu dia sudah bagi kamu sedia bacaan. Jadi yang ini saya mau kasih tunjuk kamu macam mana kita tahu dia menghasilkan lebih banyak haba ataupun kurang haba. Okey, kita tengok dia bahan yang dia gunakan. Asid hidroklorik, natrium hidroksida. Ini ialah asid kuat, natrium hidroksida ialah alkali kuat. Okey. So, ini ialah asid etanoik ialah asid lemah. Okey, natrium hidroksida ialah alkali kuat. Okey, asid hidroklorik ialah asid kuat. Okey, larutan amonia ialah alkali lemah. Okey. So, ini ialah asid lemah. Larutan amonia ialah alkali lemah. Okey, sebenarnya dia ikut sinilah. Okey. So, maksudnya kalau dia buat eksperimen, ini yang dia dapat keputusan dia. Perubahan suhu 6.7, 6.2, 5.5 dan 5.0. Okey, disebabkan kita kira perubahan haba peneutralan macam mana? MC theta kan? Bermaksud theta ini kalau lebih besar, bermaksud ini akan menjadi nilai lebih besar. Kan? Sebab kita darab So, theta semakin besar perubahan suhu, bermaksud dia membebaskan lebih banyak haba. Okey, ini secara teori. Okey. So, why? Kenapa kalau asid lemah, alkali lemah, dia memberikan perbezaan dalam pembebasan haba. Okey, kita tengok di sini cara hurai dia. Okey. Asid lemah atau alkali lemah mengayon separa dalam air dan sebahagiannya kekal sebagai molekul. Okey, contoh kita ambil di sini. Contohnya asid kuat asid hidroklorik kan, HCl. Okey, HCl ni bila dia mengayon, dia akan sepenuhnya bercerai menjadi H+ dan Cl negatif. Itu maksud dia mengayon lengkap. Semua dia bertukar berpecah menjadi H+ ataupun Cl negatif. Untuk asid lemah pula, okey, asid lemah kita ambil contoh asid etanoik CH3COOH, okey. CH3COOH ini bila dia mengayon, dia akan jadi CH3COO negatif dengan H+. Ini sudah kita belajar dulu, okey, dalam asid dan alkali lah, okey. So dia akan pecah jadi macam ni, tapi disebabkan dia ialah asid lemah, bukan semua boleh pecah jadi dua. Okey, some of it, okey, terdapat, okey, masih terdapat asid etanoik yang masih kekal sebagai molekul dalam asid tersebut, bukan semua mengayon. Jadi dia menyebabkan kalau dia tidak semua mengayon, maksudnya
dia umpama macam kau ada 10 askar, okey, tapi yang boleh bertarung hanya 2 begitu. Jadi yang selebihnya tu tidak boleh bertarung, bermaksud kau punya hasil, okey, kau punya tindak balas tidak akan berlaku dengan begitu efisien lah, kan? So, sebahagian haba yang dibebas semasa peneutralan diserap dan digunakan untuk mengionkan molekul asid lemah atau alkali lemah dengan lengkap di dalam air. Maksudnya, semasa peneutralan berlakukan, haba yang terhasil itu digunakan untuk memecahkan ikatan ini supaya lebih banyak tindak balas boleh berlaku. Okey, ini ialah ayat dia untuk kita jelaskan kenapa asid lemah, dia punya asid lemah ataupun alkali lemah, dia punya pembebasan haba lebih sedikit sebab haba digunakan untuk memutuskan ikatan dalam molekul. Okey, maka haba yang dibebaskan menjadi lebih rendah. Okey ya. Teng teng. Teng teng. Haba peneutralan antara asid lemah dengan alkali lemah adalah yang paling rendah, okey, kerana lebih banyak tenaga diperlukan untuk mengionkan kedua-dua asid dan alkali lemah. Dua-dua lemah, dua-dua memerlukan tenaga untuk memecahkan ikatan secara paksaan. Okay. Oleh itu, ion hidrogen dan ion hidroksida yang dihasilkan dapat bertindak balas dengan lengkap untuk menghasilkan 1 mol air. Okay. Next. Bagaimana pula jika tindak balas peneutralan antara asid sulfurik suatu asid diprotik dengan larutan natrium hidroksida? Okay. Bila kita sebut tentang monoprotik, diprotik, kita tahu bahawa dia punya perbezaan wujud. Contoh asid monoprotik, contohnya HCl. Bila dia pecah, dia akan jadi H plus dengan Cl negatif. Okey, tapi kalau H2SO4, bila dia mengion, dia akan jadi H plus sama juga dengan SO4 2 negatif. Sama juga, tapi bila kita mau seimbangkan bilangan H di kiri dan kanan, kita perlu tambah apa? Kalau kita tengok di sebelah, H ada 2 kan? Jadi di sini kita mesti ada 2. Bermaksud 1 H2SO4 boleh menghasilkan 2 H+. Okey? Maksud dia ialah double kepada HCl bah. HCl ialah monoprotik, H2SO4 ialah diprotik. Okay, that's why kita tengok tadi secara teorinya haba peneutralan secara teorinya sepatutnya negatif 57 kilojoule per mol. Okay, itu untuk monoprotik HCl. Okay. Tapi H2SO4, kalau kamu tengok di sini, H2SO4, okay, bertindak balas dengan 2 mol NaOH, okay, menghasilkan Na2SO4 dengan 2H2O. Alright, kenapa? Apa beza dia di atas dengan di bawah? Di atas, dia menghasilkan 1 mol air. Kan kita punya definisi haba peneutralan ialah haba yang dibebaskan apabila 1 mol air terbentuk. Tapi ini membentuk 2 mol. So, bermaksud haba yang dia bebaskan adalah 2 kali ganda. Okey. Tapi, cuba tengok apa beza atas dan bawah. Apa beza 2 ni? Okey. Kita mesti ingat, kita tulis persamaan termokimia, kita punya unit, okay, mesti kilojoule per mol bah. Ini tiada per mol bah. Kenapa tiada? Kenapa bukan kilojoule per mol? Sebab persamaan yang kita buat di sini bukan 1 mol. Ini ialah 2 mol. Bermaksud untuk menghasilkan 2 mol air, tenaga yang dibebaskan adalah negatif 114 kilojoule.
Okey, kalau saya mau tulis yang per mol punya, macam mana saya tulis? Saya boleh terus sama juga tulis persamaan yang sama. Okey, kenapa ada dua? Nanti kamu buat dulu persamaan dia, baru kamu seimbangkan. Baru kamu akan nampak kenapa H2O tu perlu ada dua. Okey, Na2SO4 tambah 2H2O. Okey, saya boleh juga tulis saya punya persamaan termokimia ialah negatif 57 kilojoule tapi per mol. Ini bermaksud, ini bermaksud kalau 1 mol sahaja air yang terhasil negatif 57 kilojoule per mol lah. Kan? Kalau saya tidak tulis per mol, jawapan saya mesti negatif 114 kilojoule. Sebab ini bukan 1 mol. Ini ialah 2 mol punya kiraan. Itu dia punya tricky di sana. Daripada dia punya unit yang dia gunakan. Alright. Okay. So, jadi untuk ini dua, sama saja sebenarnya dia punya persamaan ion. Sama saja H plus tambah OH negatif menghasilkan H2O. Sama juga dia punya persamaan, tiada beza. Okay. Dan saya punya, kalau saya mau tulis saya punya persamaan termokimia guna persamaan ion kan. So saya punya perubahan haba peneutralan ialah negatif 57 kilojoule per mol. Tapi untuk H2SO4, kan tadi saya bilang H2SO4 ni dia menghasilkan 2H plus kan. So, dia mesti macam ni bang. 2H plus, kalau secara teorinya, H plus bertindak balas dengan 1 OH negatif menghasilkan H2O. 1 H2O. So, kalau 2H plus, dia mesti bertindak balas dengan berapa OH negatif? 2 lah. Kan? So, dia akan menghasilkan berapa air? 2 H2O. Dan saya punya haba peneutralan, kamu rasa macam mana saya mau tulis? Saya boleh tulis sebagai negatif 114 kilojoule. Tiada per mol. Sebab ini persamaan ion kau untuk 2 mol. Kalau kamu tulis negatif 57, kau punya unit mesti berubah lah. Macam ni. Boleh ya? So, kalaulah saya tukar soalan saya macam ni bang. Saya bagi soalan kan. Saya bagi soalan kebat. Saya tulis persamaan 2H plus tambah 2OH negatif menghasilkan 2H2O. Dan saya punya haba peneutralan saya tulis ini negatif 57 kilojoule per mol. So saya tanya kau kalau 2 mol. Kalau untuk persamaan ini berapa haba yang dibebaskan? So kau kena faham maksud per mol lah. Kan? Kalau 1 mol menghasilkan 57 kilojoule bermaksud tapi persamaan kau ialah 2 mol. So kau kena darab 2 dia punya haba peneutralan untuk tahu berapa mol yang dihasilkan dalam persamaan ini. Alright. 1 mol asid quadriprotik seperti asid sulfurik mengayon dengan lengkap. Ini ialah dia punya kata kunci, mengayon dengan lengkap. Macam ni. So, persamaan dia ialah 2H plus tambah 2OH negatif menghasilkan 2H2O. Haba peneutralan negatif 114 kilojoule. Tiada per mol. Ingat. So, haba peneutralan masih. Ini samalah tu. Kalau kamu mau tulis per mol, dia mesti negatif 57 lah. Alright lah. Kita tengok contoh. So, pengiraan dia, cara dia sama juga. Kita masih guna perubahan haba dibebaskan sama dengan MC theta. Sama juga ini dengan konsep nisbah apa semua. Alright, kita tengok contoh soalan. 60 cm padu, larutan natrium hidroksida 2 mol dicampurkan bersama dengan 60 cm padu larutan. Kalau larutan campur larutan, dia punya M mesti tambah. Kan?
So, sebelum ini kita belajar haba penyesaran larutan garam campur larutan garam kan. Jadi, kita tambah dia punya jisim. Jadi, untuk haba peneutralan pun larutan tambah larutan. Jadi, dia punya jisim pun tambah juga. Cuma apa yang berbeza sebelum ni kita belajar haba penyesaran. Haba penyesaran ialah larutan campur dengan pepejal. Okey? Serbuk logam. So, itu tidak perlu tambah dia punya jisim. Itu beza dia. Okey. So, ini larutan natrium hidroksida 2 mol dilarutkan bersama 60 cm padu asid etanoik. Okey. So, dia ialah alkali kuat tambah asid lemak. So, it doesn't matter juga. Okey, suhu yang tertinggi larutan campuran ialah 40.5. Suhu awal bagi larutan NaOH ialah 28. Asid etanoik ialah 28 juga. Okey. So, hitungkan haba peneutralan. Lama. So, yang paling utama kita buat dululah persamaan dia. Okey. Persamaan dia tulis asid lah dulu. Okey. Tambah NaOH. So, okey, saya padam yang ini. Kadang-kadang terus jam otak. Macam mana apa benda ni macam tak pernah jumpa sejak. Okey. So, sebelum ni kan saya bagi tahu dia akan pecah jadi apa? Dia akan pecah jadi CH3 COO negatif kan dengan H+. Okey. Kita fikir macam ni sajalah. So, positif akan jumpa negatif, negatif akan jumpa positif. So, saya punya persamaan ialah CH3COO negatif jumpa Na plus kan. So, Na. Okay. Ini cas negatif 1, Na plus cas negatif positif 1. Jadi jumpa, so tiada kurungan. Okay, tambah H2O. Macam ni. So kita kira-kira dia memang seimbang sudahlah. H sini 2 kan. Sini 1, 2. Okay. So kalau kamu kira dia memang seimbang sudah. Jadi ini adalah persamaan dia. And then, apa saya ajar selalu, mesti tulis maklumat yang diberi. Natrium hidroksida M, sama dengan 2. V sama dengan 60. Campurkan dengan 60 cm padu larutan asid etanoik. V sama dengan 60. M sama dengan 2. Suhu tertinggi larutan campuran ialah 40.5 suhu awal. Kalau dia ada bagi masing-masing punya suhu, Theta, bukan theta. Suhu. 28 suhu 28 juga. Okay, so bila kamu tulis macam ni kan, kamu sudah hurai soalan tu dalam begini ringkas. Jadi kamu nampak sudah maklumat apa yang kamu ada. Okay, hitungkan haba peneutralan. Jadi first kamu mesti tahu mol lah. Kan, berapa mol. So, bilangan mol. Sama ada kamu mau tulis bilangan mol H plus pun boleh. H plus ni datang daripada CH3COOH. So MV 60 darab 2 bahagi 1000. Untuk NOH negatif pun boleh. Bilangan mol NaOH pun boleh. Bilangan mol OH negatif pun boleh. So, is 60 times 2. Macam ni lah. So, jawapannya lah 0.12 mol. Sama saja. So, bila kita kira macam ni, bermaksud dalam eksperimen ini kita guna dia ngam-ngam pasangan dia. 0.12 mol dengan 0.12 mol. Tiada yang lebih. Tiada yang berlebihan. So, next apa kita mau buat? Saya bagi ini sebagai langkah 1. Langkah 2, kira suhu. Iaitu theta lah. Perubahan suhu berapa? Disebabkan ini dia ada bagi 2 jenis larutan punya suhu kan. Jadi kita kena ambil purata suhu apa? Apa nama dia? Suhu awal.
Okay, sebelum tindak balas berlaku. Jadi purata dia 28 tambah 28 bahagi 2. Okay, jawapan 28. Okay, so theta perubahan suhu ialah suhu tertinggi ialah 40.5 kan. Jadi 40.5 tolak 28. Boleh tulis macam ni. Okay. Kita dapat 12.5. Okay. And then, apa yang kita boleh buat? Langkah ketiga. Dalam buku dia punya langkah terbalik. Mana-manalah. Okay. So, yang penting kamu boleh dapat jawapan akhir lah. Jadi, kita mau kira okay, haba peneutralan. Okay. Sama dengan MC theta. Jadi, yang kita boleh kira ialah berapa haba yang dibebaskan dalam eksperimen ini. Sebab yang kita guna maklumat semua ni, suhu awal, suhu akhir, peningkatan suhu, semua itu untuk eksperimen ini kan. Untuk 0.12 mol punya data yang kita mau kira sekarang. Okay. Jadi kita dapat M, tadi saya bilang mau tambah sebab dua-dua ialah larutan. So 60 tambah 60. Darab C ialah pemalar iaitu 4.2. Darab dengan theta perubahan suhu kita sudah cari di langkah kedua iaitu 12.5. And then bila kita darab kita dapat 6,300 joule. Okey, tidak perlu tukar dulu pergi kilojoule pun tidak apa. Okey. Langkah keempat ialah kita buat ayat dia. Ayat dia penting kalau objektif tidak perlu ayat, tapi kalau dia keluar di bahagian B atau bahagian C perlu ada ayat lah. Okay. So that ayat dia macam ni, hafal saja daripada persamaan. Okay. Persamaan maksudnya ini, persamaan yang atas ni, yang atas yang kita buat. Okay, yang kita buat secara teorinya 1 mol. Okay, CH3COOH bertindak balas apa? Dengan 1 mol asid, kita guna nama penuh. Okay, sorry, 1 mol sini asid etanoik. Okay, 1 mol apa? Natrium hidroksida. Okay, untuk menghasilkan 1 mol air. Kan? Atas ni kita berdasarkan persamaan kita. Jangan kamu salin bulat-bulat untuk semua persamaan lah. Kamu kena bergantung kepada persamaan yang kamu buat di atas ni lah. Okay? So, bermaksud kalau 1 mol bertindak balas dengan 1 mol menghasilkan 1 mol. Jadi oleh itu ataupun maka pun boleh juga. Oleh itu 0.1 mol apa? Asid etanoik mesti ada ayat. Okey, akan bertindak balas dengan 0.12 mol apa? Natrium hidroksida. Okay, untuk menghasilkan 0.12 mol air. Okay, jadi nisbah kita macam mana kita buat? So, saya selalu buat itu kan, nisbah kan. So, 1 mol berapa haba yang dibebaskan? Okay, kalau 0.12 mol menghasilkan 6,300 joule. Okey, yang kamu perlu faham di sini ialah 6,300 ini ialah 0.12 mol punya haba. So macam ni lah, kan? So bila kita pindah. Okey. 6,300 darab 1. Darab 1 tidak perlu tulis pun boleh. So, 6300 bahagi 0.12. Jawapan yang kamu akan dapat ialah 52500 joule, iaitu 52.5 kilojoule per mol.
Okey, ini adalah per mol. Jadi jawapan akhir saya, step saya yang kelima, perubahan haba sama dengan negatif 52.5 kilojoule per mol. Ingat, jawapan akhir mesti ada negatif sebab dia menunjukkan itu ialah proses eksotermik. Jadi kalau dia keluar di soalan, bayangkan kalau kamu sudah kuasai pengetahuan ini, untuk empat jenis haba sama juga dia punya jalan kerja kan. So kalau untuk empat ni kau boleh tangkap, kau boleh selesaikan. Tidak masalah sudah kalau dia keluar di bahagian B ataupun bahagian C. Kau ada markah sudah di tangan. Okey. So tolonglah kalau ada masalah tanyalah saya. Okey. Sekian dan terima kasih.